Alah. Ramai sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tamanya, mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran setinggi-tinggi tanda kita penghargaan, terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla yang mana memberi kita nikmat kehidupan, yakni kehidupan dua, tuan-tuan. Kehidupan apa? Nikmat iman dan Islam pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita mengucapkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Mudah-mudahan sahabat seluruhnya, tidak kira yang berada di Dewan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ini pada pagi ini, dan seluruh rakan-rakan yang berada di alam maya, orang cakap di FB ataupun Instagram, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah sentiasa. Jadi eloklah kita sama-sama membaca Al-Fatihah, khusus hadiah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Habibullah, tuan-tuan, kekasih Allah, yang mana bila kita berselawat kepadanya satu kali, maka Allah memberi gandaan pahala dan ganjaran kepada hambanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berselawat kepada kekasihnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Selawat ini bukan kata-kata ungkapan saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bagus. Tapi hikmahnya, ganjarannya, kualitinya itu rahmat, keselamatan, semuanya kita dapat, tuan-tuan. Sebab itulah jangan kita tinggal selawat ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berkumpul sama-sama di dalam dunia, di akhirat kelak, di dua negeri inilah, Fiddarain ini, di akhirat kelak bersama. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan kekasih Allah, Nabi kita, role model kita, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 'alamin. Amin. 'alamin. 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 'alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatil lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Mudah-mudahan yang berkumpul pada pagi ini, sama ada di alam maya ataupun yang zahirnya dalam dewan ini, mudah-mudahan mendapat rahmat dan naungan Allah sentiasa berkat kita berselawat yang pahalanya luar biasa, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat naungan dan segala urusan kita diberkati. Itu yang paling penting sekali, tuan-tuan. Bila hidup kita diberkati, maka Allah itu yang maha mulia, yang Wahhab, yang maha memberi, yang Muhaimin, Allahumma salli ala Muhammad, yang maha memelihara, sentiasa memelihara kita, yang mana diuji dengan banjir yang luar biasa, banjirnya luar biasa, perkara-perkara yang perlu kita ambil pengajaran. Luar biasa dia punya kemalangannya, habis rumahnya, tinggal tangga. Tetapi tuan-tuan, apabila dia sabar, dia redha dengan ketetapan Allah, nah, kesabaran itu baginya mengambil jalannya ia ke syurga, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabar itu indah, tuan-tuan. Memperbanyakkan zikrullah lah. Sama-sama kita memuji Allah dengan mengatakan semuanya maklum, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi mudah-mudahan kita semua ini beroleh dengan pemeliharaan Allah, tuan-tuan, insya-Allah. Kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman. Kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman. Apa dia, tuan-tuan? Dua kalimah ini ringan, tuan-tuan. Ringan pada lidah, tuan-tuan. Berat pada mizan. Timbangan Allah berat, tuan-tuan. Apa dia?
yang Allah sayang. Habibatan, dua kalimat ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sayang pada hambanya yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Segala puji bagi Allah dan segala sifat kepujian hanyalah untuknya. Dan segala puji bagi Allah dengan sifat keagungan adalah untuknya, tuan-tuan. Allah suka, tuan-tuan. Ini hadis, tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Kita tak tahu apa yang Allah nak bagi, tuan-tuan. Di sebalik banjir ini apa hikmahnya? Kita tak tahu. Mungkin disebabkan ni Allah nak sedarkan kita jentik hamba-hambanya agar taat pada perintahnya. Jaga solat 5 waktu yang lelakinya, yang para bapanya, para suaminya jaga solat. Dan para ibunya solat kat rumah abang, anak nak susu. Anak nak susu, dimaafkan. Allah faham. Kerana apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan membebani hambanya itu melainkan dengan kudratnya yang dia mampu, tuan-tuan. Okey? Kita faham wanita pentingnya jaga aurat. Lelaki jaga solat, perempuan jaga aurat. Nah, Allah yusahil, Allah mudahkan urusan kalian. Okey? Itulah kita bimbang. Kenapa tiba-tiba tak pernah kita dengar banjir di Shah Alam, di area KL. Saya baru pindah Seremban ni, terkejut juga. Sebab biasanya berlaku di Mersing, rumah Mersing, Terengganu kan. Ini tiba-tiba di KL. Di Pahang, Allahumma salli ala Muhammad, tinggi, tuan-tuan, banjirnya sampai ke Shiling, sampai ke atap. Ada yang mengatakan ada yang meninggal. Ini semua ujian. Sabar dan kita ingatkan diri kita. Jangan kita nak salahkan JPM, nak salahkan bomba, nak salahkan polis. Mereka ada tugas masing-masing yang diamanahkan oleh rakyat, oleh kerajaan. Kita sebagai hamba menjadi mangsa. Allah nak jentik hati kita apa kesalahan kita yang kita buat di atas muka bumi ini. Kita sedar tidak? Kun fayakun wa ma kutiba alaikum. Maka jadi-jadilah apa yang tertulis pada kalian semua. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka jadi-jadilah apa yang tertulis itu benar. Kita redha dengan takdir. Itu kudratnya Allah bagi pada kita. Kita redha ketentuannya, tuan-tuan. Allah ini redha akan hambanya semuanya. Baik, kita ingatkan diri kita apa kesalahan kita. Jangan kita saling menyalah-nyalah. Mudah-mudahan dengan sabar kita, dengan perubahan kita, fizikal, mental, rohani kita ini, kita sedar aku salah, aku tiada kekuatan pun. La haula wala quwwata illa billah. Allah saja yang mampu memberi segalanya. Manusia tiada apa-apa, tuan-tuan. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Kalau kita pegang pada ini, kita akan menjadi hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan, tuan-tuan, dengan tawaduk kita, kita amalkan sunnah yang perempuannya menjaga aurat yang dicontohkan oleh para isteri Nabi Rasulullah SAW. Ikutlah yang kaum bapa pula
ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di dua negeri ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk dalam diskusi dalam indahnya solat berjemaah satu, dan kita akan masuk selepas ini, yakni mari baca tahsin talaqi. InsyaAllah begitulah. Nanti saya ulang balik tajuknya, tapi kita memperelokkan bacaan kita bagaimana. Okey. Tapi kita nak tekankan tadi, kita hari Jumaat kan, dengan mengambil keberkatan hari Jumaat, bukan sememangnya kena buat, iaitu sujud tilawah. Sujud tilawah. Okey. Yang mana ada pada surah sajadah. Imam baca tadi apa? Sebelum tu walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini ayat dia. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita sujud tilawah. Bacaannya boleh dipakai zikir-zikir yang lain, ataupun sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rata-rata di Malaysia mengamalkan sujud tilawah ini, besar fadilatnya tuan-tuan. Ini juga diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita menggariskan perlu hari Jumaat, tidak. Bila-bila pun boleh, tapi kita mengambil keberkatan. Alasan yang kita pakai mengambil keberkatan hari Jumaat, eloklah kita sama-sama mengamalkan. Mudah-mudahan pakcik-pakcik ini rindu suara imam. Ada hari yang membuat sujud tilawah itu kan, di antaranya teknik-teknik kita nak menarik jemaah kan. Makcik-makcik ramai nak minta, imam tak buat ke sujud tilawah, imam tak minta ke sujud tilawah. Okay. Yang mana dapat hadir solat jemaah tadi, alhamdulillah, pahalanya berganda tuan-tuan, melebihi solat bersendirian di tepi katil, melebihi solat sendirian di tepi meja, sebelah pejabat, sebelah bilik pejabat. Lain dia punya pahalanya tuan-tuan, 27 kali ganda. Jadi di sana ada doa kunut. Doa kunut kita biasa baca Allahumma hadina fi man hadait. Apakah dia tu maksudnya? Allahumma hadina fi man hadait. Berikanlah kami ya Allah hidayah sebagaimana sudah Engkau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Petunjuk ini, hidayah ini, jangan kita cakap, kenapa engkau tak berubah? Kenapa engkau tak tutup aurat? Hidayah tak sampai lagi. Itu alasan orang-orang yang nak jauh daripada agama. Sebenarnya hidayah ni dah lama dah datang. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dah berapa lampau tahun dah. Ulama-ulama salafus soleh, tabi'in, tabi' yang mengikuti selepas para sahabat, tabi'in lagi yang mengikuti tabi' dan tabi' ke sahabat itu dah berapa ribu tahun dah tu, berapa ratus tahun. Dan ulama-ulama sampailah zaman kita sekarang adil, alhamdulillah. Dah makin dekat dengan dah akhir zaman ni, banyak yang Allah lahirkan ulama-ulama yang mendekati jiwa-jiwa remaja. Alhamdulillah. Di antaranya yang kita kenali, yang kita hormati, Al-Mukarramah Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Dasuki Abdul Rani. Banyak di kalangan Malaysia ni yang lahirkan pencetus ummah, pencetus minda ke arah rohani, mengingatkan kepada kematian. Kalau hamba Allah mengingat kepada mati, itulah insan yang paling cerdik, yang paling terbaik. Bukan 5A, bukan 12A1,
tetapi ingat kepada kematian. Itulah insan yang mengejar kepada alam yang kekal abadi di sana. Okey? Akhirat kelak. Apa modal kita nak bawa depan Allah? Malunya aku, ya Allah. Banyak buat dosa, ya Allah, di atas muka bumi ini. Ampunkanlah aku, ya Allah. Terimalah segala amal ibadahku, ya Allah. Dulu, ulama yang pertama mendakwakan Islam, mudah-mudahan di Seremban ini, di Malaysia ini, beliau mendapat hidayah. Mudah-mudahan bagaimana mereka melakukan dakwah itu, begitulah mudah-mudahan seperti mana dia mendapatkan hidayah itu, kita pun boleh dapatkan sama-sama, tuan-tuan. Okey? Walaupun dalam bidang kerja dalam komunikasi, kerja-kerja dalam baiki-baiki shilling, maintenance, bahagian-bahagian doktor, tetapi semangat Islam itu kuat, rohaninya itu nak mengejar tentang hari akhirat. Okey? Di antaranya nak mencari ilmu, membaca Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini bukan sekadar buku biasa-biasa, bukan sebagai novel, tapi mukjizat. Ini saja, tuan-tuan, yang tinggal sekarang ni. Kalau tak pegang Al-Quran, apa yang kita nak pegang, tuan-tuan? Inilah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang ni kalau kita tak pegang kepada Al-Quran dan Sunnah, hanyut, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua ini dapat mempraktikkan, mengamalkan amalan membaca Al-Quran dalam rumah tangga kita. Baru berkahwin, kena adalah bekalan. Kena ada bekalan. Kalau tak nak bimbing macam mana isteri, anak-anak, okay? Kita kena dekatkan dengan sahabat-sahabat kita yang menjaga Al-Quran. Mudah-mudahan daripada situ juga Allah menghiaskan diri seseorang dengan akhlak kepribadian yang unggul. Okay? Menjaga Al-Quran ini, insya-Allah. Dah maaf. Baik, tuan-tuan. Hidayah ni maknanya, tuan-tuan, makna hidayah ni kalau kita tahu petunjuk. Kalau orang daripada sekolah menengah, dia belajar ayat mat, kawan-kawan dengan kita, dia nak cakap dengan kita hidayah lah, petunjuk. Tapi apa macam mana tu? Contoh nak bagi. Tuan-tuan pernah tengok tak signboard jalan raya? Daripada Senawang, atau nak menujulah signboard kan, daripada tol tu Senawang Rembau. Itu kan. Signboard itu menunjukkan kita punya petunjuk lah. Nak tunjuk jalan yang mana. Kalau pergi dekat Rembau, contohlah saya tak maklum sangat lah, banyak ikan-ikan ke, banyak apa-apa. Tapi kalau contoh pergi ke Senawang, dapat jumpa dengan mahligai ilmu, dapat jumpa dengan Darul Ulum, contoh. Sekolah-sekolah yang mantap-mantap di Ampangan. Itu dia petunjuk kalau nak cari barang-barang basah, nak cari tempat-tempat pembelajaran, macam gitulah lebih kurang. Itu namanya petunjuk. Dekat mana kita nak ikut. Nak lalu Mersing, nak lalu mana? Senawang ke nak lalu Rembau, contoh. Rembau boleh juga tembus ke Melaka. Mana? Gemencih terus boleh ke Melaka, boleh terus ke area air hitam ke macam mana? Terus boleh ke Johor. Kalau ke Senawang, taklah, sebab dia ada Kuala Pilah, dia ada terus ke KL kot, kan? Dia ada itu sempang signboardnya. Signboard itu menunjukkan hidayah, petunjuk jalan seseorang. Okey? Signboard itu maknanya hidayah. Orang ikut hidayah itu namanya muhtadin. Okey? Itu namanya, dipanggil orang yang mendapat hidayah itu dipanggil muhtadin. Contoh dalam Al-Quran, ulaika humul muhtadin. Mereka yang dapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua ini digolongkan dengan orang yang sentiasa mendapat hidayah. Kerana apa, tuan-tuan? Kita sentiasa nak mencari ilmu apa yang aku nak isi kat dunia ini selain daripada aku kerja. Okey, kita hadir, kita berilah. Kalau ada yang saya mengajar tu, Ustaz, dulu saya ada buka bengkel, tapi saya rasa kosong, Ustaz. Bila orang-orang alim dah ramai, isteri saya minta nak ajar anak-anak baca Al-Quran.
orang staff saya nak minta solat, nak belajar solat, saya tak pandai. Saya bos, saya tak pandai nak ajar anak buah saya. Jadi alhamdulillah, dengan adanya Mahligai Ilmu, Ustazah Asma Harun, bila galeri dah buka, dia dah buat jadual dengan orang rumah dia. Abang stop dah sayang, kita belajarlah ilmu agama. Alhamdulillah sampai sekarang dia pergi ke Isaac, berjumpa dengan bahagian-bahagian kaunter tu, terus sampai sekarang dah 2 bulan dah mengaji dengan saya. Alhamdulillah sekarang ni dah tahap boleh baca dengan huruf sambung-sambung tu, tapi tahap Iqra. Tapi jangan kita ketawakan tuan-tuan, agama ni bukan dia macam admat. Agama ni dia bukan macam kita nak kerja bapa A, kita nak kejar kita punya teknik kita dalam kita nak buat satu konklusi. Tidak, dia bukan macam nak buat karangan, tapi dia fitrah. Agama Islam ni fitrah. Memang dah manusia ini fitrahnya Islam. Kalau belajar tak ada menjadi aib, tapi menjadi dorongan kepada yang lain untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang mengenal Allah, tuan-tuan. Okey? Jangan malu. Saya sendiri pun kagum dengan beliau. Dah boleh baca dah daripada Qul a'udzu birabbin, Qul a'udzu dia tak tahu mana annas mana al-falaq. Bila dah mengeja alif ba ta, barisnya atas, bawah, depan. Nah, sekarang dah boleh baca dah. Nampak tak? Menjada wajada wa man zara'a hasada. Sesiapa yang bersungguh, maka dia akan mendapat hasilnya. Sesiapa yang bercocok tanam, wa man zara'a hasada, maka dia akan mendapat hasil tuainya. Alhamdulillah terbukti. Isterinya pun boleh ikut sama-sama Iqra. Kita tengoklah. Habis bulan 6, habis contoh, masuk tahun depan kita tengoklah. Saya garanti boleh masuk Al-Quran, insya-Allah. Okey, bergantung kepada usaha masing-masing. Nak ke tak nak, itu aja. Jangan malu, jangan segan. Hadirlah ke medan ilmu mana-manalah. Kita pun ada buka di Isaac. Siapa-siapa golongan-golongan orang tua, golongan-golongan remaja yang dah habis sekolah, nak mempelajari, malu tak malu, boleh datang pada kami. Kita akan memberi servis. Dan apakah yang tuan ada masa, kita boleh jadualkan, insya-Allah. Mudah-mudahan dekat situ ada minat, tambah minat, dan mudah-mudahan roh Al-Quran itu ada sampai kepada keluarga kita, tuan-tuan. Itu yang kita nak. Bila roh sampai pada keluarga, tuan-tuan, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Senyum anak-anak, tawa isteri, tawa bapa mak kita, semuanya rahmat Allah, tuan-tuan. Kita jumpa, kita berpisah kerana Allah Ta'ala. Itulah dia. Rahmat Allah datang. Itulah dia, tuan-tuan. Di dalam kita solat juga, tuan-tuan, kita kena jaga makharijul huruf, tempat kul huruf kita, tuan-tuan. Janganlah kita membuat bacaan itu sekadar kita nak lepaskan saja solat kita sebagai hamba dan pencipta. Bukan. Tapi kita menitipkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa di hidayah kat sana? Yang mana kadang-kadang ada tahlil, ada hajat seseorang, dia baca 7 kali. Jangan salah menyalah. Terpulanglah dia nak baca-baca berapa kali. Allah saja yang menerima. Kita sebagai hamba ni, kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Itulah dia. Berapa kali kita minta? Okey, berapa kali kita minta? Subuh tadi, zuhur tadi, asar nanti, maghrib, isyak, yang belum campur salat witir, 3 rakaat yang mana dijanjikan syurga. Okey, solat qabliyah subuh tadi, yang mana qabliyah subuh 2 rakaat itu ganjarannya mencukupi langit dan bumi, tuan-tuan. Segala isi langit dan bumi. Allahu Akbar. Kita nak cari isi langit dan bumi. Macam mana, tuan-tuan tu? Allah bagikan ganjaran pahala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Solat qabliyah 2 rakaat itu, usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Segala isi
langit dan bumi, tuan-tuan. Langit pun kita tak dapat capai, tapi Allah bagi siapa yang buat solat qabliyah subuh. Okey? Yang tertinggal imam dah angkat takbir kan, sebab mungkin tengah isi tuti motornya, tengah isi minyak motornya, imam dah takbir. Jangan kita resah. Lepas beri salam, kita dibolehkan kita qada, kita ganti balik solat sunat qabliyah itu selepas subuh. Okey? Tapi jangan nak amalkan. Takut menjadi yang orang cakap nanti bid'ah pula. Okey? Tapi orang yang menjaga ni akan mendapat naungan, tuan-tuan. Dia jaga, dia sayang, tuan-tuan. Aku tak dapat nak bagi anak aku ilmu, ya Allah. Bagikanlah aku ganjaran, ya Allah. Itulah dia, tuan-tuan. Segala isi langit dan bumi, solat sunat qabliyah. Okey? Jangan kita tinggalkan. Di antaranya malam-malam nak tidur, dah lepas dudukkan anak, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Baca surah Mulk. Okey? Kalau tak ada lepas isyak penat, kita bacalah lepas maghrib. Okey? Yang penting kita menjadi amalan kita. Okey? Kerana di sana hadis ada mengatakan tabarakallazi tu melepaskan kita daripada siksaan kubur. Allahu akbar. Kuburnya sempit. Allah suruh malaikat memberi ruang kepadanya. Okey? Jangan ada balasan kepada si fulan, kerana Al-Quran itu datang, tuan-tuan. Ya Allah, hamba-Mu ini selalu mengamalkan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, yang mana dijanjikan Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesiapa yang mengamalkan, dijanjikan baginya terlepas daripada siksaan azab kubur. Dan selepas maghrib, yang mana dikongsi oleh Ustaz Muhammad Isa kita pada minggu yang lalu, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan naris salimin. Sebanyak 7 kali. Jangan kita tinggal selepas maghrib dan subuh. Kerana apa dia baca 7? Kan biasa baca 3 kali kan? Masjid-masjid mungkin imam belum maklum lagi hikmah kenapa dia baca 7. Kerana pintu neraka ada 7. Okey? Suratul Hijr. Okey? Ada. Cuba kita semak sekejap. Suratul Hijr di sana ada mengatakan pintu neraka tu ada 7, tuan-tuan. Kita semak sekejap. Bagi yang baru sampai bolehlah, yang lelaki lah insya-Allah boleh penuhkan dewan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama beroleh manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul lah. Minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul Hijr, muka surat 264, juzuk 14. Juzuk 14, muka surat 264, Suratul Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Tapi di awalnya dia cakap apa? Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Itulah yang diceritakan kenapa dia baca 7 kali. Sab'ah tu 7. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah 7. Okey? Minta maaf, saya bukan orang yang bijak dalam bahasa Arab, tapi dengar-dengar orang cakap, kongsi-kongsi ilmu dengan para masyayikh. Kita belajar jugalah bahasa Arab ni. Sab'ah tu 7, minta maaf. Okey? Tapi saya bukanlah orang alim. Saya ni ialah orang yang baru nak menimba ilmu. Tak pandai bercakap sangat, tapi bolehlah sedikit kita berkongsi ilmu tentang kehidupan kita. Mudah-mudahan saya sendiri pun banyak buat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita ni. Yang berapa kerat aja kita nak hidup ini, tuan-tuan. Berapa sakit baki aja tinggal untuk kita ni. Mampukah kita nak bertemu dengan Allah dengan bekalan kita, tuan-tuan? Kan? Dengan isteri tak settle, anak-anak tak settle, nafkah bagaimana? Jagalah itu, tuan-tuan. Rezeki itu milik Allah. Kita hambanya cari usaha. Kerana dalam aqidah al-Asy'ari mengatakan al-kasbu wal ikhtiyar. Usaha al-kasbu wal ikhtiyar. Kena usaha, doa
Kerana apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Kita nak perang ni, kita nak backup Palestin. Apa senjata kita? Tak mampu tuan nak angkat M16, nak ada bom. Tak mampu nak pergi sana. Ad-du'a silahul mu'min. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Syria wa fi Afghanistan. Kita boleh doa tuan-tuan. Jangan kita nak buat sambil lewa tuan-tuan. Aminkan doa itu. Itulah umat Islam tuan-tuan. Saudara kita tuan-tuan. Doakan mereka. Mudah-mudahan Palestin itu merdeka tuan-tuan. Allah akan selesaikan permasalahan yang berlaku. Mudah-mudahan dengan bangsa-bangsa ini diuji oleh Allah SWT, kita ingat akan kematian, kita ingatkan Islam, kita ingat sangat-sangat akan Islam ini. Mudah-mudahan Islam terbela di sana tuan-tuan. Janganlah kita ingat bila-bila musibah berlaku, Allah tak sayang aku ke? Aku dah doa dah. Kenapa Allah uji aku macam ni? Aku dah doa dah. Keluar masjid selipar hilang. Keluar masjid set mirror motor hilang. Apa tu tandanya? Jangan kita nak kritik Allah. Okey? Kita doa, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Sabar, ikhtiar, kita serah pada Allah, insya-Allah. Tapi ingat, janganlah kita tak ada usaha. Kita simpan elok-elok dekat bahagian selipar. Okey, kita punya motor tu letak tempat parking. Jangan letak dekat bawah pokok yang jauh-jauh. Mudahlah para maling Indonesia cakap. Maling tu nak curi, nauzubillah min zalik. Okey? Jangan, kita kena ada usaha juga menjaga. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita ni ialah orang yang sentiasa menjaga keselamatan juga tuan-tuan. Okey? Mudah-mudahan insya-Allah dipersilakan. Dia kecewa bila Allah tak mampukan dan sebagainya, atau lewat permintaan yang tak dapat. Macam mana nak atasi perasaan? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Amizan Ustaz Amizan berkongsi kita soalan tentang macam mana kita nak yakin dengan Allah sedangkan kita dah usaha dah, dan kita dah doa selalu, tapi macam macam tak ada jalan penyelesaian je macam tak settle je. Doa lagi tuan-tuan, doa lagi, dan kita menitik beratkan tentang keyakinan ini. Memang ada jalannya. Allah tidak akan memberi selama-lamanya Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita menjaga Allah punya amanah, kita menjaga kepribadian kita menjaga tata tertib kita dalam kehidupan, kita yakin Allah lah segalanya. Di sana ada hikmah dan ada manisnya tuan-tuan. Kerana orang sabar ini memang dijanjikan syurga. Syurga ni bukan senang nak dapat. Okey? Syurga ni bukan senang nak dapat. Kita ni hamba ni banyak dosa. Bukan senang tiba-tiba kita nak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Keluar kita buka aurat. Keluar kita derhaka pada ibu dan ayah. Keluar kita tak nak bersedekah, bukan. Kita ada doa, kita santuni masyarakat, kita yakin bahawa Allah lah segalanya. Yakin ini bukannya kita boleh nak bagikan kita ni macam aku yakin, tapi Allah pilih tuan-tuan hamba-hambanya. Yang penting kita ada tawaduk di sana. Tawaduk, kita serah pada Allah. Yang penting di sana ada apa? Usaha, doa, tawakal. Semuanya dah digariskan di situ. Tapi keyakinan kita kena tinggi. Janganlah kita sekadar doa tapi kita tak nak mengunci pintu macam ustazah ada tegur kalau dewan dah guna tutup. Okey? Andai katalah na'udzubillah, kalau andai kata staff-staff tak jaga, besok ada berlaku yang tidak elok. Kerana apa asbabnya? Lalai. Tidak mengambil cakna pada keselamatan. Tak kunci. Kenapa pereksanya mendapat
minta maaf yang mendapat tu na'udzubillah lah, mendapat dhaif, rasi. Okey, dia targetnya jajidan. Contoh, dia targetnya jajidan yang mana pelajar-pelajar SMA kan, dia ada mumtaz, jajidan, jayid, makbul. Kan? Makbul dengan rasi yang tak lulus lah. Okey, makbul tu lulus. Yang rasi ni E lah mungkin Tapi aku dah usaha. Sabar. Saya pun pernah masa di minta maaf, saya belajar di Syubra, pernahlah juga darul awal tak lepas. Syekh tu tanya soalan yang kita tak target. Okey, surahnya memang surah Taubah masa tu. Saya taklah target sangat kan. Tak dapat lah. Tapi kita usaha sabar. Okey, di sana ada para alim ulama. Kita minta doa alim ulama. Itu di antaranya tuan-tuan. Doa minta para alim ulama doakan semoga urusan aku di dunia ini settle. Okey, apa yang aku hafal ni keluar esok Syekh akan tanya. Kalau aku hafal surah Qul a'udzu birabbin nas, itulah Syekh akan tanya. Yasin ke, surah Sajadah ke, sebab aku hari-hari buat sajadah Syekh. Aku lemah Syekh, aku tak mampu. Tapi antara perlulah bersungguh-sungguh ulang, insya-Allah. Syekh nampak muka air muka pelajar ni bila depannya. Dia tahu kau ngulang ke tak ngulang. Itunya kat sana azim memang dahsyat periksa di sana. 40 syekh kita nak bertemu ni masa akhir tu, ya Allah. Bila tak lepas nak balik kena ada duit kapal terbang kan, berapa dolar. Jadi kita kena sabar, duduk sekejap. Masa tu selepas Mursi dan Sisi bergaduh tu, saya pun pernah kena bom asap, tak boleh bernafas. Itu memang ada adat masuk ke markas Nil. Alhamdulillah tuan-tuan, markas Nil settle, 7 mustawa tu alhamdulillah. Itu semua berkat alim ulama. Tapi yang paling gentle, yang paling tinggi sekali martabat doa ibu. Walaupun dia dekat Malaysia, Mersing tu, saya call sebelum masuk dewan ni, ibu, Zali nak periksa ni akhir ni, doakan. Itulah senjata tuan-tuan. Ya Allah, tak sangka tuan-tuan, dah lulus tu kena ambil daur sani pula. Daur awal tak lepas yang Syubra tu, kena ambil daur sani pula. Kali kedua alhamdulillah. Dia tanya saya surah Dukhan. Allah, dengar riwayat Warsh An-Nafi'. Saya memang minat Warsh. Okey, di antaranya dia punya qiraat dia taqlil. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirah macam mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibdal wa tarqiq. Dia ada ra tarqiq, sebelumnya baris bawah. Walal akhirah kan baris bawah, khira. Itu Warsh An-Nafi'. Khiratu khairu, dan sebelumnya ya mati. Khairul, nipis saja. Bila saya baca macam gitu, Allahu Akbar. Kita dah biasa minta maaf. Saya ni pun baru belajar lagu-lagu ni. Kan kita ada taranum kan di Malaysia kan, hebat dengan taranum, ada belajar jugalah. Jadi bila kita lafazkan dengan bacaan-bacaan yang berlagu begitu, Syekh itu cakap khalas. Dia cakap dah. Jadi saya baca surah Dukhan tu, alhamdulillah, dia baca tanya satu soalan dia dengan ada sikit dia punya matan untuk matan Jazari masa tu, qiraat. Alhamdulillah khalas. Saya balik alhamdulillah najah. Itu saya tampar satu itulah qiraat itu. Susah tuan-tuan di Mesir. Okey, tapi sebenarnya kita kena ada ngulang lah. Kalau kita nak masuk dewan pun dekat UKM ke, USIM ke, kita kena ada modal, kita kena ulang kaji, muraji', berbincang dengan kawan-kawan, membuat khulasah bagaimanakah periksa-periksa tahunan yang lepas-lepas. Kita buat kajian. Okey, bukannya kita sekadar hafal tapi lepas tu dah lalai. Minta maaf. Yang suka tengok bola, pergi kedai mamak tengok bola. Jangan begitu. Tapi kita cakna apa yang aku nak buat ni esok. Bukan sekadar periksa tuan-tuan. Ingat, kita nak berdakwah lepas ni, aku kena ada modal. Untuk apa aku sampaikan kepada masyarakat? Macam tadi Ustaz Amizan tanya, saya tak macam mana kita nak yakin tu? Tak, macam mana kita nak yakin itu? Di antaranya jalan-jalannya apa dia? Kita usaha dulu. Dah usaha, kita minta guru-guru kita ni. Yang Sakinah tak datang lagi Sakinah. Yang kadang-kadang Kak Farah cakap, Sakinah, ambil tu. Tak datang lagi
Belum lagi dengan siapa tu, cik manager kita dengan banjir minta maaf Jadi minta maaf, saya panggil cik lah sebab dia belum lagi berumah tangga. Minta kalau dia, mungkin dia orang berilmu kan, kita tengok dia macam dia cakna pada program-program, dia sangat peka dengan program-program ni, dia dah biasa dengan management. Kita minta lah doa dia. Tak salah tuan-tuan, doa ni senjata. Kita minta ustazah, kita ni nak melakukan umrah, nak melakukan haji. Alhamdulillah tuan-tuan, jemaah umrah kita semalam dah sampai dah kan, dekat airport. Saya tengok Ustaz Tengku Fazli dah post dah, dia punya sampai ke airport tu, dia punya kopi, dia punya jenama tu apa, minta maaf McDonald. Saya rindu sangat-sangat dekat airport Saudi. Saya pun dah pergi sana, alhamdulillah. Memang cantik tempatnya, okey. Jauh beza lah dengan Mesir. Mesir agak zahmah, muzdahim jiddan. Zahmah ni maksudnya sesak, okey. Dengan, minta maaf, bismillah. Minta maaf dengan bangsa Arabnya yang kasar bahasa. Saudi dia agak halus, lembut Kalau dia tengok Malaysia, dia hormat. Kalau dia tengok Malaysia, dia ingat siapa tuan-tuan? Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad. Namanya sampai sekarang orang ingat tuan-tuan kalau di Saudi tu. Sebab dia pernah, saya mendengar dia bantu tentang ekonomi, dan dia pernah, ialah tentang kemajuan ke, wallahualam lah. Dia pernah bawa jemaah dan dia berbincang dengan apa nama pemerintah di sana ke kan, tentang kemajuan orang-orang di sana. Jadi nama Mahathir ni memang menjadi ingatan kepada masyarakat di sana, okey. Dekat Mesir ada juga, okey, ada bantu-bantu, tapi taklah terlalu maklum sangat macam Saudi, okey. Itulah image apa kita nak bawa tuan-tuan. Bukan kita nak cakap pasal orang, tapi image apa kita nak bawa. Muhammad Khalid Naufal bin Ghazali, macam suami puan, minta maaf, anak-anaknya ni binti siapa? Kalau orang jemaah kampung kenal bapaknya, selalu bertukar wiring. Orang panggil Samad, bapak kau ni wiring kan? Tengok, terkenal dengan wiring. Tetapi wiring yang jaga jemaah. Bapaknya kaki solat rupanya. Orang kenal dia disebabkan bapak ni jaga solat jemaah, hadir jemaah, mengenali bapaknya sampai keturunan cucu cicitnya. Orang kenal. Itulah halwahnya agama tuan-tuan. Fitrah. Itulah agama. Jagalah solat jemaah tuan-tuan. Okey? Bukan sekadar kita Allahu Akbar ikut imam, tapi menjaga hubungan sesama manusia. Silaturahim itu ada tuan-tuan. Itulah menjadi keunggulan umat Islam tuan-tuan pada hari ini. Walaupun Covid, kita sedihlah jarak tak settle lagi sampai sekarang. Tak tercuit ke hati kita? Stadiumnya lama ramai-ramai, tapi jemaahnya direnggangkan dalam 10 minit. Allah, sedih tuan-tuan. Tapi dekat TTJ pagi tadi, dalamnya, luarnya penuh tuan-tuan. Imamnya pun okey, mantap. Bacaannya hebat. Okey, Masya Allah. Jadi bila kita tengok roh Islam itu kuat, Allah berkati tempat itu tuan-tuan. Kita tengok dulu sesuatu kampung itu masjidnya macam mana. Kalau nak tengok perpaduan sesuatu kaum di sana. Janganlah kita sibuk nak bila undi saja, tapi kita tengok jemaahnya bagaimana. Kalau jemaahnya kuat, maka di sana hubungan sesama, perpaduan sesama kaum di sana kuatlah tuan-tuan. Harmoni, tak ada maling-maling pencuri di sana. Sebab dia tahu hukum Allah itu potong tangan bagi yang mencuri. Tapi dia ada dia punya syllabus dia, dia ada protokol dia. Dia ni ada kemampuan tak? Banyak kita nak tengok syarat-syaratnya, okey? Tapi laksana ke tidak? Mudah-mudahan kita doakan Allah merahmati tanah air Malaysia ini tuan-tuan. Mudah-mudahan. Sekarang dah 8 suku insya-Allah. Jadi diskusi yang kita bincangkan adalah sebelum ini, maaf dengar, lihat, baca, tahsin. Boleh ke ini kita habis berapa Ustaz? 8.30. Oh,
Oh 8.30. Boleh tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk dalam surah sekejap. Wadduha ke kita ambil yang ringan-ringan lazim boleh dalam bacaan apa ni, tajwid lah insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni minat dengan tajwid. Jangan kita sampai kelas tajwid, alah aku tak apa lagi lah dia punya formula. Mana ada amat guna, mana ada ambil guna. Sebenarnya senang. Okey, kita dah tahu dah. Cuma kita nak hafal dia punya rumusan aja. Okey, tetapi bila dituturkan, oh dengung. Call lah, senang Okay, cuba kita sama-sama buka Wadduha sekejap. Yang mana guna handphone pun boleh insya-Allah. Yang berada di ruang Facebook, Instagram, bolehlah sama-sama ikut bacaan. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila. 1, 2 mula. Boleh tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha tu ha pedas ke ha dada? Ha tu. Ha pedas kan? Di kalangan lelaki sikit lah, golongan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi. Itu ha pedas puan. Ha pedas kena nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah sampai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rah. Itu ha pedas. Okey? Tak apa, kita jaga balik insya-Allah. Wadduha. Okey, jangan waktu, tapi wadduha. Yang seeloknya, yang paling tepat, lidah kita langit-langit belah kiri. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kha jaga وَلَلْآخِرِ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. 1, 2 mula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Dha tu bawah harkat. Cantik, masya-Allah Nah harkat. Pelajar perempuan minta maaf. Staf perempuan ramai yang tahu tapi malu kan? Nak cakap minta maaf Jadi wajadaka dha tu mak lazim kalimi. Musaqqal, dia berat, ada sabdu. Mudah je. Ada kening. Kalau mak saya cakap dulu kening Zainazin. Adik nampak kening Zainazin ni? Tengok. Dia alif waw ya ke dia kalimah? Bertemu dengan hamzah ke? Kalau bertemu dengan hamzah ada dua. Mak wajib muttasil dengan mak jaiz munfasil. Satu kalimah dengan dua kalimah. Tapi kalau ni tak ada bu. Jadi ini mak lazim. Tapi apa dia ringan ke? Dia berat. Tengok ada sabdu tak? Ada sabdu musaqqal lah, berat. Saqal tu berat. Okey, tak apa, terus. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
Wa amma sa'ila fala tanhar. Har tu tebal lah. Jangan tanhar. Amboi. Tanhar. Okey. Mentang-mentang pakai mas, ustaz tak nampak. Tapi dengar bunyi. Tanhar. Tebal lah. Sebab sebelumnya baris atas. Dinamakan ra tafkhim. Ra tafkhim. Tak apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillah, rata-ratanya boleh membaca. Bukannya yang tak boleh baca sampai kita tak tahu. Okey, tajwid itu kita boleh ambil pembelajaran selepas ini. Tapi kita boleh dengar, kita boleh alunkan. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, jangan kita beratkan. Okey, tetapi kita kena dengan belajar tajwid untuk kita memperindahkan. Kerana di sana terdapat warattilil Qur'ana tartila. Kena baca dengan tartil. Tartil itu ulama membahaskan dengan at-tajwid. Ma makna tajwid? At-tahsin. Memperelokkan. Kena elok-elok baca. Jangan sampai salah bunyinya. Okey? Jadi rata-rata boleh nampak dan kita lihat background kita agamanya ada, tuan-tuan. Kita boleh baca surah-surah ini, tuan-tuan. Jadi kita kongsikan sedikit tajwid yang boleh tuan-tuan, insya-Allah. Okey, walal wadduha walal saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khair. Okey, khair itu menjadi apa kalau kita waqafkan? Walal akhiratu khair. Dia menjadi madlin ya. Sebelumnya ya mati, okey, sebelumnya baris atas menjadi madlin lah, okey. Walal akhirati, okey. Walal a tu alif lam apa qamariyah, okey. Dia bukan bersabdu, jadi kena tahqiq, menjaganya dengan kita izhar. Walal a, nyata jelas. Jangan walala pula. Jangan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula tu mad asli. Ula, waw yang mati okey, alif waw yang mati dua harakat. Ula. Wala sawfa yu'ti, tu itu kena angkat. Kerana apa tuan-tuan? Ta tu menjadi huruf isti'la. Isti'la apa ustaz? Isti'la tu maksudnya tinggi dari perkataan a'la. Okey, isti'la. Ada berapa huruf isti'la dalam Al-Quran? Khussa, daw, ten, qiz, 7. Boleh. Khasad, dad, ghin, ta, qaf, za. Khasad, dad, ghin, ta, qaf, za. Khussa, daw, ten, qiz. Bila berjumpa kena angkat. Alta, alqa. Tapi di sini di sini dia menjadi istilah angkatkan. Walaupun daripada bawah angkat sedikit. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jangan membaca fatar. Itu ta pula bertukar kalimah. Torda tak. Tapi ta nipis. Ra tebal. Fatarda. Fatarda. Okey? Okey, kena jaga. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Yajidaka. Itu ada apa situ? Qalqalah. Qalqalah apa tu? Qalqalah surah dengan kubra mana dia? Dia menjadi surah di tengah-tengah. Kalau kubra kan masad ada d kan? Tapi kalau surah di pertengahan. Surah ni kecil di pertengahan. Jadi alam yajidaka bersahaja tapi ada d-nya. Tapi tak perlu d. Yajidaka, itulah kita nampak kori-kori macam mana dia boleh buat macam Arab rupanya bukan macam Arab. Itulah ilmu tajwid, memperelokkan dal itu dimatikan menjadi surah pertengahan. Alam yajidaka tak perlu d tapi d saja. Yajidaka yatimau, tanwin bertemu dengan fa. Mau itu apa? Dalam bab ikhfa.
haqiqi. Ada 14 huruf kan? Bila tanwin bertemu dengan 14 huruf, selain daripada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, idgham misalin saghir, iqlab, tu. Tanwin bertemu dengan 14 ini menjadilah dia ikhfa haqiqi. Okey? Mau masukkan hidung sikit. Mau fa'awa. Hidung saya ada sesama. Lah, tapi boleh lah kita dengar. Tak perlu lah mau, tak ada, boleh. Okey? Paling kuat pun dia macam itu je. Okey, dia ada masuk udara sikit. Mau fa'awa. Lepas tu wa wajadaka dha, kita maklum mat lazim. Dha tu 6 dulu baru masuk pada lam. Wa wajadaka dhalla. Dia masuk kepada langit-langit lidah kita. Dhallan fahada. Itulah dia mat lazim kalimi mustaqal. 6 dulu cukup kan? Okey? Yang tak cukup nafas dia maafkan. Jangan kita paksa nak tambah oksigen, ambil kat hospital tu DJ. Dah satu pula costing. Okey? Na'udzubillah min zalik. Okey? Ada Allah ni meringankan, tapi kita maklum itu kena jaga panjang dan pendeknya. Dhal maksudnya betul-betul lah. Okey? Orang yang sesat ini mudah-mudahan mendapat hidayah. Fahada okey? Dhal betul-betul lah tu. Okey? Menegaskan. Okey? Dan Al-Fatihah kita kena jaga juga tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harakat juga tuan-tuan. Okey? Tak cukup nafas, ambil daripada sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti. Kalau nak sambung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak cukup nafas, ambil lah balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kita terlalu keras. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pula. Habis jemaah. Nak tegur imam lama, imam legend. Jadi kita sama-sama, sebab itulah ulama menggariskan di sana ada baca Al-Fatihah yang menjadi apa tu? Menjadi tanggungan sendiri kan. Selepas imam baca, kita baca Al-Fatihah sendiri. Boleh juga kita baca. Mudah-mudahan kita tak bergantung dengan bacaan imam itu saja. Kita pun tahu cara bacaan yang betul. Okey? Jangan sampai walatta lah. Itu dah salah maksud. Bukan jalan engkau yang memberi nikmat kepada mereka, dan bukan jalan yang sesat ke. Walatta tu apa dia cakap? Dan bukan jalan yang tolin. Salah. Okay, jadi kena waladda. Angkatkan ke kiri sikit, langit-langit. Waladdallin. Baru selesai. Orang cakap mak tu nak masak rendang tu puas. Nak masak dekat untuk suami balik kerja puas. Waladdalinnya settle pagi tu. Masya Allah. Itulah kehidupan kita yang abadi itu. Kita mendapat nikmat, kita cukup. Kita rasa puas dengan ilmu yang Allah bagi ini. Kita dahaga lagi. Puas, kita dahaga nak mencari lagi. Kerana apa? Ustaz Asma ada mengatakan, dia ada mengambil hadis, man salaka tariqan, sesiapa yang mencari ilmu dalam perjalanannya, maka dakhala jannah, Allah memudahkan jalan ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Syurga ini bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Wanitanya kena jaga, tutur kata, menjaga aurat. Dengan suami tak settle tak boleh. Kena dulukan suami, barulah mak. Mak balik jangan dulukan mak dulu. Tanya suami, boleh tak nak ikut ayah, nak pergi mall? Suami cakap, janganlah. Anak-anak kan nak main dengan abang. Abang balik ni daripada Petronas ni 2 minggu sekali. Contoh, bukan betul. Kalau betul, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran. Kita sama-sama santuni. Ada rahmat di sana. Okey tuan-tuan. Di sana mana terus lagi? Wa wajadaka minta maaf, kita sambung. Wa wajadaka itu menjadi mat wajib muttasil. Alif waw ya yang mati bertemu hamzah dalam satu kalimah. Dalam kuliah terus kita begini. Minta maaf. Itu intonasi lah kan. Kita ambil daripada berkat-berkat Syekh. Saya kena marah. Saya tengah-tengah ramai ni tak laki. Saya ambil wash. Kena tegur. Apa salah saya? Je yang tadi yang saya tegur tadi. Sampai sekarang saya ingat tuan-tuan. Alhamdulillah itu saya tak settle. Kita baru nak kenal. Di antaranya Syekh Hasan Rajab itu. Di antaranya Syekh kepada Ustaz Don Daniel. Menjadi selebriti sekarang kan ulama. Kan? Ustaz Don Daniel itulah
senior yang saya tak pernah kenal lah dia. Tapi dia anak murid kepada Syekh Hasan Rajab. Memang ustaz diorang tu orang yang rajin bertalaki ambil sanad. Okey. Jadi saya pun sajalah nak ambil, tapi saya habis 30 juzuk dengan Syekh Hasan tu. Memang malu tuan-tuan. Malu dia jerit. Hayya wala. Dah. Antar mana wala. Jadi saya cakap benda apa dia cakap ni. Geng, kau faham tak? Itu ha, bukan ha. Jadi ada sini tegur kan. Jadi bila kita dah asyik, kita belikan roti untuk share tu. Kalau ada susu apa tu namanya? Arus bil laban kan, nasi kat susu tu kan, kita hadiahkan share. Ingatkan share baik, rupanya kha pula hari ni kena walal akhi wala tu budak. Kau faham tak ni? Garang orangnya. Tapi dia tidak terus barra terus keluar tak, tapi dia suruh kita ubah. Bila saya dah biasa mudah saya nak ambil sanad dengan dia, alhamdulillah khatam juga. Jadi hasilnya apa yang tuan-tuan nampak ni, mudah-mudahan sama-sama kita kongsi tuan-tuan. Bukan senang orang nak belajar ilmu agama tuan-tuan. Kita kena berdakwah. Allah tengok usaha kita tuan-tuan, baru kita dapat capai tuan-tuan. Ya, bukan senang tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini dapat kita ambil iktibar, kita amalkan. Bukan sahaja dalam kelas, tapi masyarakat dapat juga membacanya. Dapatkan, oh anak silatik tu pandai baca rupanya dia datang kelas Ustazah Asma Arun, belajar dengan ustaz kat sini. Itu namanya berkat tuan-tuan. Itulah namanya berkat. Rezeki tu berkat. Okey? Bukannya kereta tu beli, esoknya hilang ke apa. Berkat. Boleh hantar anak ke sekolah, esok boleh hantar isteri ke pejabat. Boleh pergi ke kelas fardu ain, boleh pergi hari raya di kampung. Mudah-mudahan COVID kita cepat settle masalah. Mudah-mudahan kita menjagalah amanah Allah itu di atas muka bumi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Terus fa'auna tu ghain tu kena angkat. Fa'au, jangan fa'al, tak lepas. Fa'auna, okey? Itu di antaranya kesalahan yang kita biasa terbuat. Fa'ammal yatim. Fa'am tu mat. Idgham minta maaf, bukan mat. Dia idgham, memasukkan bil gunnah musyaddah. Mim dengan nun bersabdu kena dengung. Betul tak? Nun dengan mim je yang bersabdu. Jangan fikir banyak-banyak. Naik motor pergi naik tangga, lepas ni ke pejabat yang mana HR, nun dengan mim bersabdu, nun dengan mim bersabdu, nun dengan mim bersabdu, kena dengung. Ya, itulah saya bila nak hafal matan. Bada'tu bismillahirrahmanirrahim awwala tabarakarrahman, sampai balik tadi kau naik bas sampai rumah, naik bas bergaduh dengan Arab lagi. Ya Allah. Nak bertemu dengan Syekh ni bukan senang tuan-tuan. Orang yang mulia ni sanadnya tinggi tuan-tuan. Sampai saya dia mengatakan Imam Saudi pun ada ambil sanad dengan dia. Beliau Syekh Hasan Rajab, garang, memang legend lah orangnya. Daripada Markaz Syubra tu, daripada awal sampai sekarang umurnya saya tak tahu. Masa saya talaki tu umurnya dalam 80 ke 80. Masih di tiang masjid, naik bas, pakai jubah, bawa air Syekh roti. Ya Allah. Tapi sanadnya tinggi tuan-tuan, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman mungkin sebelum Ustaz Don lagi, sebelum zaman-zaman bapak kita lagi, dia dah Syekh, kita tak tahu tuan-tuan. Tapi Bulu Roma memang naik lah, walaupun dah juzuk 23 ke. Dah ready belum ni, dah garis ke belum ni, apa khilaf ni kat sini. Bukan senang Terus fa'ammal yatima fala taqhar, itu dia qaf, huruf isti'la kena angkat. Taqhar, tapi tak perlu taqa, sekadar separuh saja. Fala taqhar, jangan susah, kerana itu menjadi sebutan dan tempat keluar dia. Taqa bukan tersembunyi dekat celah tulang nak keluar sini, susah. Tapi mulut kita taqhar. Okey, har tu ra tafkhim. Wa amma saa, itu mat wajib. Wa amma tu dengung dengan bil guna musyaddah. Fala tanhar, ra tafkhim tebal. Wa amma mat dengan bil guna lagi. Jangan kita wa amma bini. Ya Allah, di belakang itu budak UIA pernah ambil Qiraat ada di UIA juga, USIM ada juga. Okey, bekas-bekas daripada Syubra menjadi guru di sana ada juga. Kawan-kawan saya ada juga sini-sini lah. Okey, ada belakang ni jemaah yang orang yang alim tajwid, tak khusyuk dia sembahyang. Jadi jemaah kita sikit sebab kita tak jaga tajwid. Jadi imam kena jaga.
makharijul huruf, sifat-sifatnya yang gunnah, kena jaga. Sebab orang yang datang jemaah ni bukan nak solat saja, tapi nak belajar ilmu agama. Daripada bunyi tu sampai seruan kita, tuan-tuan, dakwah kita sampai. Azan janganlah kita macam bukan nak kritik, tapi kita kena ambil orang yang boleh menyedarkan umat tentang syiar Islam. Besarnya syiar ini, tuan-tuan. Azan itu syiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai katalah subuh tadi macam tu, terbangun orang-orang India, Cina pun, itu mana azan lah. Saya dengar itu kan Mekah mah. Contoh, okey. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, salih selimut balik lah kan. Contoh. Itu dah. Budak-budak yang main balik lewat ni main motor pun, hantu je balang main tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Bukan mikrofonnya, tapi tenaganya dah ambil orang tua-tua. Bukan kita nak salahkan orang tua, tapi kita kena tapis-tapis lah. Cari yang boleh azan, yang boleh menjaga keharmonian masyarakat taman di sana. Di antaranya kita boleh alunkan dengan bayati macam tadi. Yang minta maaf Syafi'i kalau anda sedang live, kalau saya salah melakukan contoh bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Jadi kita kena jaga kita punya lantunan kita ketika azan itu. Okey, jadi dalam surah Duha ini kita sudah diskusi dalam ilmu tajwid hanya yang beberapa saja, tuan-tuan. Banyak lagi itu. Ada alif lam qamariyah, yang mana wal laili itu bila kalau kita wakaf menjadi apa. Jadi di sini saya mohon maaf jika ada kesilapan di dalam surah Duha ini ada masuk-masuk cerita-cerita tentang yang lain ke tapi itu mengajar kita tentang indahnya bertajwid. Kalau nak bertajwid dengan lebih baik, silalah ke Isaac. Lihat, minta maaf, salah dia punya trademark. Dengar dulu. Assalamualaikum. Dengar dulu cakap kaunter tu. Tuan nak daftar apa? Bagian apa? Okay, dengar dulu. Lepas tu barulah lihat, nengok muka guru ni. Oh, walaupun pakai mask, tapi sekarang kan kita dibolehkan, cuma tak nak beramai-ramai kan. Nengok muka dulu macam mana khanya. Jangan pakai sembrononya. Ustaz, saya nak baca, Ustaz. Baca, jangan. Kita kena tengok muka dulu, beri salam dulu kan. Lepas tu barulah kita teruskan kita punya pengajian ke arah tahsin, memperelokkan. Datanglah ke Isaac, dengar, lihat, tahsin. Mudah-mudahan bacaan anda terjaga dan mendapat santunan jemaah yang lain. Mudah-mudahan kita dapat beramal, tuan-tuan. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung diskusi kita ini dengan macam tadi, minta maaf ada azan-azan itu dengan hari yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua ini sama-sama berjumpa, berpisah kerana Allah Ta'ala. Di medan ilmu ini kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Ta'ala, insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah ke? InsyaAllah kita tutup terus dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan, insyaAllah.